Salam sejahtera Malaysia. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, kejutan telah dilakukan oleh Najib Razak. Najib sah telah file petition pengampunan. Wow. Sebelum itu saya nak tanya dulu. Risau pula lepas ini jadi trend kena hukuman penjara, minta pengampunan serta merta. Tapi saya faham perasaan mereka yang mau lihat bosku dapat dibebaskan. Tapi harus diingat, anything have consequence. Semua ada kesan dia, kesan rujukan terutamanya. Ini akan menjadi kesan rujukan kepada keputusan-keputusan yang akan datang. Tetapi saya percaya Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong akan melakukan penelitian, akan membuat pertimbangan sewajarnya kepada perkara ini. Saya tetap berada di belakang hakim kedaulatan undang-undang, dan juga saya tetap menyokong apa juga keputusan daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama ada sama ada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong akan mengampuni, memberikan pengampunan diraja kepada Najib Razak atau tidak, saya tetap sokong apa saja keputusan. Kalau Najib Razak diberikan pengampunan, tahniah diucapkan dan daulat tuanku. Tetapi kalau dia tidak diberikan pengampunan, sabarlah, tenang. Semua orang yang bersalah pun akan menikmati dulu di penjara. Lepas itu barulah minta balik pengampunan lah. Anwar Ibrahim pun melalui benda yang sama. Dia hanya mendapat pengampunan selepas beberapa ketika dia di penjara. Bukan sebulan, bukan 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Muhammad Kirtoyo pun kena penjara juga. Ada ramai lagi yang sudah rasa di penjara, tapi mereka semua dapat handle, settle down dengan baik. Jadi Najib Razak kenapa tak boleh settle down pula? Tapi tenang, apapun tahniahlah, sebab beliau sudah memfailkan petition pengampunan. Status bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai ahli Parlimen Pekan kekal buat masa ini. Yang di-Pertua Dewan Rakyat, iaitu Tan Sri Azizan Azhar Tan Sri Azhar Azizan Harun berkata, ia berikutan Najib yang sedang menjalani hukuman penjara selama 12 tahun sudah memfailkan petition pengampunan pada Jumaat. Nah, ini pasti akan menjadi satu kes rujukan pada masa akan datang. Sekiranya seseorang didapati telah bersalah, telah pun masuk penjara, tetapi dia minta petition pengampunan, dia tidak akan digugurkan sebagai ahli parlimen, sehinggalah petition pengampunan ditolak, diterima atau selesai. Okey, jadi itu berita yang gembira bagi Najib Razak. Menurutnya petition pengampunan itu difailkan dalam tempoh 14 hari, sekaligus status Najib sebagai ahli parlimen hanya akan ditentukan selepas proses pengampunan itu selesai. Okey, jadi persoalan utama, adakah Najib Razak akan berjaya memujuk Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk dapat berkenaan limpah kurnia belas kasihan daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Tetapi sudah ada pembayang daripada yang di-Pertuan Agong apabila dengan tegas Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong mengatakan dalam keadilan Islam harus adil. Pertama, tidak ada diskriminasi dan semua sama rata, tidak ada yang terkecuali. Dan Baginda juga bertitah dengan tegas bahawa pengampunan dan penghukuman serta pengampunan tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya, sebab nanti yang menjawab di kelak nanti, di hari depan nanti adalah
Baginda juga adalah orang-orang yang berkenan juga. Okey, jadi saya percaya Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong mempunyai budi bicara, belas kasihan limpah karunia, kedaulatan kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Kita jumpa lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, kejutan telah dilakukan oleh Najib Razak. Najib sah telah file petition pengampunan. Wow. Sebelum itu saya nak tanya dulu. Risau pula lepas ini jadi trend kena hukuman penjara, minta pengampunan serta merta. Tapi saya faham perasaan mereka yang mau lihat bosku dapat dibebaskan. Tapi harus diingat, anything have consequence. Semua ada kesan dia, kesan rujukan terutamanya. Ini akan menjadi kesan rujukan kepada keputusan-keputusan yang akan datang. Tetapi saya percaya Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong akan melakukan penelitian, akan membuat pertimbangan sewajarnya kepada perkara ini. Saya tetap berada di belakang hakim kedaulatan undang-undang, dan juga saya tetap menyokong apa juga keputusan daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama ada sama ada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong akan mengampuni, memberikan pengampunan diraja kepada Najib Razak atau tidak, saya tetap sokong apa saja keputusan. Kalau Najib Razak diberikan pengampunan, tahniah diucapkan dan daulat tuanku. Tetapi kalau dia tidak diberikan pengampunan, sabarlah, tenang. Semua orang yang bersalah pun akan menikmati dulu di penjara. Lepas itu barulah minta balik pengampunan lah. Anwar Ibrahim pun melalui benda yang sama. Dia hanya mendapat pengampunan selepas beberapa ketika dia di penjara. Bukan sebulan, bukan 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Muhammad Kirtoyo pun kena penjara juga. Ada ramai lagi yang sudah rasa di penjara, tapi mereka semua dapat handle, settle down dengan baik. Jadi Najib Razak kenapa tak boleh settle down pula? Tapi tenang, apapun tahniahlah, sebab beliau sudah memfailkan petition pengampunan. Status bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai ahli Parlimen Pekan kekal buat masa ini. Yang di-Pertua Dewan Rakyat, iaitu Tan Sri Azizan Azhar Tan Sri Azhar Azizan Harun berkata, ia berikutan Najib yang sedang menjalani hukuman penjara selama 12 tahun sudah memfailkan petition pengampunan pada Jumaat. Nah, ini pasti akan menjadi satu kes rujukan pada masa akan datang. Sekiranya seseorang didapati telah bersalah, telah pun masuk penjara, tetapi dia minta petition pengampunan, dia tidak akan digugurkan sebagai ahli parlimen, sehinggalah petition pengampunan ditolak, diterima atau selesai. Okey, jadi itu berita yang gembira bagi Najib Razak. Menurutnya petition pengampunan itu difailkan dalam tempoh 14 hari, sekaligus status Najib sebagai ahli parlimen hanya akan ditentukan selepas proses pengampunan itu selesai. Okey, jadi persoalan utama, adakah Najib Razak akan berjaya memujuk Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk dapat berkenan limpah kurnia belas kasihan daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Tetapi sudah ada pembayang daripada yang di-Pertuan Agong apabila dengan tegas Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong mengatakan dalam keadilan Islam harus adil.
pertama, tidak ada diskriminasi dan semua sama rata, tidak ada yang terkecuali. Dan baginda juga bertitah dengan tegas bahawa pengampunan dan penghukuman serta pengampunan tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya, sebab nanti yang menjawab di kelak nanti, di hari depan nanti adalah baginda juga, adalah orang-orang yang berkenan juga. Okey, jadi saya percaya Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong mempunyai budi bicara, belas kasihan limpah karunia, kedaulatan kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Kita jumpa lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini.